Salam semua. Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan novel seram terkenal tahun 1980-an iaitu Siri Bercakap Dalam Jin, Jilid 1, penulisnya Tamar Jalis. Anggaplah cerita yang disampaikan ini adalah sebagai hiburan semata-mata. Jika ada kebetulan, anggaplah sebagai pengajaran. Dan terimalah kisah berikut ini. Siri 27. Isterinya menjadi klip-klip. Bahagian 2. Lubang matanya terpelohong ke dalam. Bahagian daging yang tinggal kelihatan menggerutu macam kulit katak puru. Tulang pipinya menonjol ke depan. Hidungnya sudah tiada, tetapi giginya masih kukuh dengan rambut hitam terurai atas bahu. Lembaga itu mengeluarkan suara. Sekejap macam suara orang menangis dan sekejap macam suara orang mengeluh. Serentak dengan itu, terdengar bunyi suara gagak dengan suara burung tukang sayup-sayup bertingkah dengan suara burung puyuh jantan. Suasana terasa amat menyeramkan. Lembaga itu terus meloncat ke depan tanpa menoleh ke arah kami lagi. Datuk pun meminta daun serunai laut dari kami. Daun itu Datuk genggam dan terus ditanam ke dalam tanah. 2 kali Datuk melangkah kawasan yang sudah ditanam dengan daun serunai laut tersebut. Itulah isteri kamu. Selagi kamu tidak mengampunkan perbuatannya, dia tidak akan aman. Tetap berkeliaran di atas dunia hingga hari kiamat, beritahu Datuk kepada lelaki itu. Saya menggigit jari sambil menjeling ke wajah lelaki itu. Mukanya yang nampak berubah mengundang rasa kesal yang amat sangat. Belum sempat Datuk memberikan jawapan, kami terus diajak pulang. Datuk mengajak lelaki itu bersembayang di maghrib di surau. Lelaki itu menolak dengan alasan kepalanya terasa pening. Jadi, saya dan Datuk terus ke surau. Sesudah mengambil air sembayang di kulah, saya terserempak dengan udil lodin di kaki tangga surau. Atas permintaan orang-orang kampung, Datuk terus menjadi imam untuk sembahyang maghrib. Jadi, tugas Datuk bersambung lagi. Waktu sembahyang isyak, kami juga diminta oleh Datuk untuk dijadikan imam. Permintaan itu Datuk tidak hampakan. Selepas menunaikan sembahyang isyak, Datuk bercakap sesuatu dengan ketua kampung. Entah apa yang mereka cakapkan, saya tidak tahu. Tetapi, selesai bercakap, ketua kampung terus bangun dan bercakap dengan lantang. Saya minta orang yang ada di sini mengikut saya ke rumah orang yang mati isteri bersama orang tua ini, ujar ketua kampung sambil menunding jari kelingkingnya ke arah Datuk. Ketua kampung memerintahkan 2-3 orang kampung mengambil cangkul dan daun pisang abu. Orang yang diperintah itu segera keluar dari perut surau. Berapa saat kemudian, orang yang diperintah mencari cangkul dan daun pisang pun tiba. Datuk melarang mereka masuk ke dalam surau. Datuk suruh mereka duduk di tangga kaki surau. Angin malam terus bertiup kencang. Datuk mengambil lampu gasolin di tengah surau lalu dibawa turun. Orang dalam surau mengikut Datuk turun. Kita ke sana semuanya. Tapi sepanjang jalan menuju ke rumah itu, saya minta orang yang ada dalam di sini membaca surah Al-Fatihah dan Qul Huwallahu di dalam hati. Jika ada sesuatu yang ganjil, jangan tegur atau direnung. Tiba-tiba semua orang yang berada dalam halaman surau terkejut. Lampu gasolin padam dengan sendirinya. Berapa ketul tanah merah melayang dalam gelap malam mengenai tubuh badan orang yang berkumpul. Suasana menjadi gawat. Datuk pun menekuk 2 belah telinganya dengan tapak tangannya. Bila Datuk menjatuhkan kedua belah tangannya seperti sedia kala, bau busuk mula menerpa ke lubang hidung orang ramai bersama dengan bunyi suara orang ketawa yang amat memanjang. Bunyi bergegar bagaikan digoyang oleh satu tenaga yang amat kuat. Lampu gasolin kembali menyala. Saya lihat berapa kumpulan klip-klip dah datang menuju ke arah kami. Cahaya yang keluar dari punggung klip-klip itu menerangkan sebahagian daripada halaman surau. Datuk membuka kain ikat kepalanya lalu mengibas ke arah klip-klip itu hingga kumpulan klip-klip itu berpecah dan hilang. Berapa orang kampung yang berkumpul di halaman surau terus menghilangkan diri. Kumpulan yang berjumlah lebih dari 20 orang itu menjadi kecil jumlahnya. Kira-kira tinggal 5 orang. Datuk tersenyum. Dia tahu kumpulan yang lain sudah pulang ke rumah masing-masing.
tidak sanggup berhadapan dengan percubaan dari syaitan. Kita bergerak sekarang, kata Datuk. Kumpulan yang tinggal itu bergerak menuju ke rumah lelaki itu. Semuanya berjalan dengan tenang dan jaraknya tidak jauh antara satu sama lain. Lebih kurang setengah rantai mau sampai ke rumah lelaki itu, dua orang dari kumpulan itu melarikan diri setelah mereka terlihat satu lembaga besar setinggi pokok kelapa berdiri di hadapan rumah lelaki itu. Begini, saya tidak mahu rancangan ini gagal. Saya minta sesiapa yang tidak sanggup bersama saya, sila bagi tahu saya, kata Datuk. Udin muncul di hadapan Datuk bersama ketua kampung. Mereka menyatakan tidak sanggup untuk menyertai Datuk. Dengan rela hati, Datuk membenarkan mereka pergi. Tinggallah saya bersama Datuk dan seorang penduduk kampung yang bernama Kamal. Kami meneruskan perjalanan dan masuk ke kawasan rumah lelaki itu. Sebaik sahaja berada di tangga rumah lelaki itu, Kamal terus jatuh pingsan sesudah dia melihat wajah perempuan yang amat hodoh memangku kepala lelaki di muka pintu. Datuk terpaksa mengeluarkan sehelai daun sirih dari saku baju sebelah kiri. Daun sirih itu dikunyah-kunyah hingga hancur. Datuk menyembur daun sirih itu ke muka Kamal hingga Kamal sedar di pingsannya. Kau makan sirih ni? Datuk menghurulkan sejeris sirih yang lain daripada Kamal. Kamal terus mengunyah hingga mukanya menjadi merah. Apa kau rasa? Ada rasa takut? Soal Datuk lagi. Tak ada, jawab Kamal serentak dengan wajah perempuan itu hodoh di muka pintu itu terus gaib. Hanya yang tinggal batang tubuh lelaki dengan bekas kena gigit di bahagian pipi dan pangkal leher. Bila saya mahu menyentuh tubuh lelaki itu, Datuk segera melarangnya. Jangan disentuh, nanti kau kena badinya, kata Datuk. Saya terdiam. Datuk pun memulihkan lelaki yang tidak sedar diri itu. Lelaki itu kelihatan lusuh dan tak boleh bangun dan terpaksa diusung ke tanah. Datuk membiarkan lelaki itu terkapar di halaman. Dengan pertolongan lampu gasolin, saya lihat lelaki itu cuba bangun tapi dia tidak berdaya. Datuk dan saya serta Kamal terus masuk ke dalam rumah. Dan beberapa saat kemudian lembaga hitam perempuan itu muncul dan menghampiri lelaki terkapar di halaman. Lelaki itu cuba menjerit. Suaranya tidak keluar. Lelaki itu cuba bangun tapi ternyata tidak berdaya. Datuk menepuk bumi dengan tangan kirinya sebanyak 3 kali. Lembaga dengan wajah yang amat menakutkan itu merenung ke arah kami. Saya dan Kamal tidak sanggup memandangnya, segera merenung ke arah lain. Datuk pun bangun menghampiri lembaga itu. Datuk dan lembaga itu berhadapan antara satu sama lain. Lagi sekali saya lihat Datuk mulut berkumat-kamit membaca sesuatu. Lembaga itu bagaikan ditekan oleh suatu kuasa segera sujud di kaki Datuk. Datuk tidak ambil kisah lalu mengambil tanah dan dikepal-kepalnya tangannya dengan tangan. Dari tanah asalmu ke tanahlah kembalimu. Suara Datuk cukup lantang. Tanah yang dikepalkannya dikenakan ke bahagian tubuh lembaga itu. Satu jeritan yang amat menakutkan berlaku di malam yang sepi. Lembaga itu hilang dan tempatnya segera digantikan dengan beribu-ribu klip-klip sambil mengeluarkan cahaya yang amat terang. Klip-klip itu berkumpul dan memanjang ke udara. Dengan segera menyuruh Kamal mengambil cangkul dan kami bertiga meredah malam menuju ke tanah perkuburan. Saya membawa lampu gasolin. Kami segera menuju ke kubur perempuan yang kami temui siang tadi. Datuk tanpa membuang masa terus merebut cangkul dari tangan Kamal. Lubang yang terpelohong segera Datuk timbus. Sebaik saja lubang itu ditimbus, terdengar suara ributnya amat kuat. Dahan-dahan kering berjatuhan. Batu-batu nisan di kuburan saya lihat bagaikan bergerak-gerak. Bila suara ribut tanah perkuburan itu hilang, maka kelihatanlah cahaya kelip-kelip yang datang dengan beribu-ribu banyaknya. Saya terdengar suara perempuan menangis. Kita pulang. Dia akan berkeliaran di muka bumi ini hingga hari kiamat, kata Datuk. Dan kami pun terus pulang. Waktu kami sampai di rumah lelaki itu, hari sudah subuh. Lelaki malang itu masih terkapar di atas tanah. Datuk terus merawatnya hingga pulih. Kau ampunkanlah dosa isteri kamu, bisik Datuk pada lelaki itu. Saya sedia mengampunkannya, tapi saya sendiri tak tahu bagaimana caranya, terang lelaki itu dengan jujur. Hari berangsur cerah. Fajar pun mula terbit di kaki langit. Datuk membawa lelaki itu ke perigi lalu memandikannya.